Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita akan tayangkan satu video pendek berkenaan tentang nama-nama planet-planet yang berada di sistem solar kita. Kenapa nama dia berlainan dengan begitu ketara? Jom kita tengok. 1, 2, 3. Kenapa nama planet dalam bahasa Melayu lain dengan Inggeris? Di utara, Venus Zuhrah, Mars Marikh, Jupiter Mushtari, Saturn Zuhal. Kan? Soalan ni menarik juga sebab waktu kita belajar dulu kat sekolah, kita tak pernah tertanya. Sebab yalah, kita biasa tanya orang, siapa nama engkau? Kita taklah tanya, kenapa nama engkau? Tapi kadang-kadang kalau kita ubah soalan kita, kita akan dapat jawapan yang menarik. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Soalan yang kita cuba nak teroka dalam video ni, kenapa nama planet dalam bahasa Melayu lain dengan bahasa Inggeris? Tapi sebelum tu, kita kena tahu nama planet dalam bahasa Inggeris ni nama apa sebenarnya? Nama planet Jupiter semua tu sebenarnya berasal daripada nama dewa-dewa Yunani Rom. Dan nama-nama dewa tersebut diberikan kepada planet berdasarkan ciri-ciri istimewa yang diperhatikan oleh ahli kaji bintang. Mercury diperhatikan bergerak laju. Jadi orang Rom namakan dengan nama dewa mereka Mercury yang bersayap dan laju. Venus adalah nama dewa cinta dan kecantikan. Jadi mereka bagi nama ni dekat planet yang bersinar paling terang. Jadi kiranya ilmu astronomi ataupun ilmu falak ni sebenarnya dah ada lama dah. Dan antara karya astronomi paling penting yang dihasilkan oleh Empire Rome adalah buku Almagest oleh Ptolemy. Tapi kemudian Empire Rome ini jatuh dan jawatan guru astronomi dunia beralih kepada tamadun Islam. Orang Islam dulu memang obses dengan ilmu falak. Sebab itu memang satu tuntutan agama. Orang Islam memahiri dan mengembangkan ilmu falak untuk membantu mereka mencari kiblat. Dan orang Islam gunakan ilmu falak untuk tentukan waktu solat supaya mereka dapat solat tepat pada waktu jemaah dekat masjid. Maka kemudian lahirlah tokoh-tokoh hebat ilmu falak dalam sejarah macam Al-Biruni, Al-Sufi, Ibn Asyatir, Al-Qazwini, Al-Battani, Al-Khwarizmi dan banyak lagi. Dan juga tercipta binaan-binaan hebat astronomi seperti Astrolab dan Balai Cerap. Muzium Metropolitan di New York kata, Barat ni diorang sangat berhutang budi kepada orang Islam yang mendatangkan banyak data dan pengiraan-pengiraan baru ilmu falak. Jadi bila penguasaan astronomi dah beralih kepada orang Islam, mereka menguasai apa yang mereka buat dengan nama-nama dewa Greek Rome tadi. Mereka ubah supaya tidak mencanggahi akidah mereka, akidah ajaran Islam. Jadi Mercury ditukar namanya kepada Utarid yang juga digunakan dalam bahasa Turki. Venus ditukar namanya kepada Zuhrah atau Zuhara yang bermaksud sinar terang. Mars menjadi Al-Mirrikh. Jupiter menjadi Al-Mushtari yang bermaksud pembeli. Dan Saturn dipanggil Zuhal yang bermaksud merangka atau bergerak perlahan. Jadi itulah jawapannya. Nama-nama planet Melayu ni sebenarnya diambil daripada nama planet Arab yang ditukar daripada nama planet Greek Rome. Jadi terima kasih kerana menonton. Betul juga. Dua nama planet ni, Uranus dan Neptune, sama versinya dalam bahasa Melayu, Arab dengan Inggeris. Uranus adalah nama dewa langit, Neptune pula adalah nama dewa laut. Kenapa dua nama planet ni kekal? Kenapa tak diubah? Jadi sebenarnya selama 2000 tahun sampailah ke abad yang ke-16, bilangan planet kita adalah sebanyak ini, ditambah dengan matahari dan bulan yang sebelum ini dianggap sebagai planet. Dan selama ratusan tahun, peradaban Islam sumbangkan ilmu falak, jadual astronomi, astrolab, buku-buku yang diterjemah, formula pengiraan kepada barat yang waktu tu tak ada langsung kemahiran astronomi tahap tinggi. Tapi kemudian tamadun Islam merosot
dan tamadun barat pula yang naik. Jadi dengan penciptaan teleskop oleh barat dibantu dengan data-data astronomi yang mereka terjemah, mereka kemudian buat penemuan-penemuan yang meninggalkan guru lama mereka, Empire Islam. Jadi antara perubahan besar yang mereka buat adalah mereka label bumi ni sebagai planet, mereka buang matahari dan bulan daripada senarai planet, dan pada tahun 1690 mereka menjumpai Uranus dan kemudian Neptune pada tahun 1846. Dan diorang ni fikir apa nama yang kita nak bagi pada planet-planet baru ni. Jadi mereka kemudian buat keputusan kekalkan tradisi penamaan planet dengan nama-nama dewa Greek Roman, termasuklah Pluto, iaitu dewa dunia bawah tanah yang sekarang ni dah tak lagi dianggap planet. Jadi rasanya apa yang berlaku adalah orang Islam waktu tu tak lagi mencintai ilmu astronomi seperti dulu. Dulu mereka guru, sekarang mereka berubah menjadi anak murid. Maka mereka mengambil saja nama-nama planet, bintang, buruj yang diusulkan oleh barat tanpa kemahuan dan semangat untuk mengubahnya. Jadi sebenarnya sedihlah, tapi kehebatan ilmu astronomi umat Islam nampaknya taklah mati dan tak akan bangkit. Sekarang ni contohnya tengah diusahakan inisiatif untuk beri nama-nama Arab pada penamaan perkataan astronomi bahasa Latin. Negara UAE sekarang ini sedang merancang menghantar probe ke Marikh menjelang tahun 2021, iaitu menjadi negara ke-9 dalam perlumbaan angkasa tersebut. Kita ada remaja genius Muslim dari India yang mencipta satelit paling ringan di dunia. Negara Malaysia kita pun mula mengorak langkah ke depan. Kita ada Dr. Adlika yang terlibat dalam kajian menggemparkan lohong hitam supermasif. UiTM lancarkan satelit yang pertama mereka dan sudah pasti wakil-wakil angkasawan Muslim kita. Maka usaha-usaha ini kenalah disokong oleh kita semua supaya kita tak rasa ilmu astronomi ini ilmu yang asing daripada kita, sedangkan hakikatnya ia adalah ilmu milik kita juga. Dan itulah dia video ajar kali ini. Kenapa nama planet bahasa Melayu lain dengan bahasa Inggeris? Jadi apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah nama kisah-kisah sedikit berkenaan tentang kenapa nama planet-planet dalam bahasa Inggeris lain. My mother, ada dia punya formula untuk hafal tu. My mother just serve us 9 puding, apa benda cikgu pun tak ingat. Mars, my mother. Mercury, just. Jupiter, serve us. Saturn, us. Uranus. Tahu lah, lupa dah. Cikgu pun dah lama dah. Okey, jadi kita sambung. Hari ni kita akan ulang kaji sikit ataupun ulang tengok sedikit kamu punya apa? Kamu punya cikgu akan share screen kat sini share screen. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Cikgu ada kursi. Cikgu. Si. Dan le. Ibu hilang ber. Diam. Diam. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf, cikgu lupa nak buka mikrofon. Jadi cikgu nak tunjuk sikit siapa yang dah hantar kerja rumah hari tu. Kerja rumah apa tu? Tunjuk karangan hari tu. Cikgu nak bagi tahu saja siapa belum hantar, siapa yang sudah hantar. Kalau boleh, yang ni kamu hantarlah. Cikgu nak tengok semua hantar. Sebab cikgu nak tengok bagaimana kamu punya keupayaan untuk membuat karangan. Kami masih ingat cikgu karangan apa aku. Kita dah hantar dah hari ya.
Kita ada hantar. Cikgu nak check sekejap. Kita perlu hantar 2 hari lagi tinggal. Nama kejar rumah dalam Snapchat dia tertulis sebagai karangan amalan tidak baik. Okay, cuba fokus pada yang itu sahaja. Yang dah hantar ada 5 orang, Azhar Basri, Ahmad Zarif Fahmi, Azwar Daniel, Ahmad Faiz Khalifah dan Muhammad Nur Hadi Putra. Cikgu nak tunggu kamu hantar. Yang lain Abror Adni, Aimi, Amiruddin, Anong, Amirul Hakim, Darwish, Putra, Rizman, Rafi, Mikaela, Alisha, Khalif, Ryan, Rizkin dan Tun Zaid. Cikgu. Hantarkan Oh, cikgu pada nama yang 30 dah hantar cikgu. Yang dah hantar hanya 5 orang, iaitu Azhar, Zarif, Azwar, Ahmad Faiz Khalifah dan juga Nur Hadi Putra. Selain daripada 5 nama ni, tolong hantar, okey? Okey, jom kita teruskan. Cikgu tutup yang ni. Apa cikgu? Yang orang dah Suara cikgu polah karangannya cikgu. Yang dah polah, step lah. Kamu rehat je lah. Kan? Kami masih ingat ayat karangan apa cikgu. Cikgu, Gue enggak Kita dah hantar. Alisha. Gue enggak ingat. Alisha dekat Gue kampung. enggak ingat. Ya, dia tak bawa buku sebab Kalau Alisha, untuk kerja rumah tu kamu tak perlu ada buku. Kamu cuma buka Snapchat aja dan habiskan, No, I'm not tuliskan. eating, Nanti cikgu hantar balik lah dia punya PDF tu dalam grup WhatsApp. Kamu tengok, kita dah ada contoh dah pun karangan tu. Apa yang kamu perlu buat adalah hanya sambung huraian warna merah tu. Cikgu tunjuk balik cikgu tunjuk balik pada homework 21 bulan 9 minggu lepas punya. Dah 7 hari dah pun. Nampak tak? Nampak ni? okey. Karangan Kami dah amalan buat amalan ya tidak cikgu. baik. Kami dah buat ya. Hadi dah, Putra dah pun buat. Jadi ada 4 isi penting, kita buat 3 saja. Siapa yang nak buat lebih boleh. Kamu perlu tulis 4 perenggan ataupun 5 ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ataupun 5 perenggan, okey? Ada pendahuluan, ada penutup dan ada isi di tengah-tengah. Sebagai contoh yang kamu boleh tiru, tengok yang contoh cikgu buat. Manusia secara fitrahnya suka akan kebaikan, namun perbuatan-perbuatan yang buruk masih berlaku dalam kalangan manusia. Ini adalah contoh pendahuluan. Kamu nak guna cara kamu pun boleh. Tapi ada sesetengah daripada kita yang menghadapi kesukaran nak buat pendahuluan. Jadi kamu tiru sahaja. Nanti kita belajar formula macam mana nak buat pendahuluan. Tapi yang penting sekarang adalah isi penting. Isi nombor 1, isi nombor 2, isi nombor 3. Sebagai contoh atas ni ada 4 isi, kita ambil 3 sahaja, iaitu 3, tidak menjaga kebersihan, apa yang akan terjadi? Jatuh sakit. Membuang sampah merata-rata, apa yang akan terjadi? Pollution ataupun panggil pencemaran. Nombor 3, tidak beratur, apa yang akan terjadi? Menyusahkan orang lain dan sebagainya. Jadi contoh di sini cikgu dah tunjuk, antaranya adalah tidak menjaga kebersihan diri. Salah satu amalan yang bagus. Jadi kamu kena huraikan. Macam mana kamu nak huraikan? Kamu gunakan akal fikiran kamu lah. Dari segi buruknya apa yang berlaku. Kalau kamu tak jaga kebersihan, kamu akan jatuh sakit. Kamu huraikan. Yang seterusnya amalan membuang sampah merata-rata akan menyebabkan alam sekitar menjadi kotor. Huraikan. Huraian ini memerlukan kepintaran kamu, pemikiran kamu sendiri untuk jelaskan apa yang akan berlaku kalau perbuatan ini dilakukan dan apa yang akan berlaku kalau perbuatan ini ditinggalkan. Cemialah di antara dua ya. Apa berlaku kalau kita buat, apa berlaku kalau kita tidak buat. Okey. Dan yang terakhir, isi terakhir nombor 3 ni, kita perlu menjaga disiplin. Ataupun kalau kamu tak suka dengan isi ni, kamu boleh tidak beratur. Kalau kamu tak suka dengan isi yang ketiga, kamu boleh ambil isi yang keempat, makan dengan gelojoh. PDF ni cikgu hantar sekali lagi dalam grup WhatsApp tahun 4. Sekejap cikgu hantar sekali lagi. Homework. So tolong siapkan, hanya 5 orang saja yang baru hantar. Cikgu hanya Saya dah hantar kah? Nama kita Luffy kah? Zarif kah? Zarif. Zarif dah hantar kot. Cuba tengok, cuba check dalam Snapchat.
Ada 5 orang saja yang dah hantar. Okay, cikgu dah hantar. Tengok balik, boleh tiru pendahuluan dan permulaan isi tu. Warna merah tu yang tengok ni yang cikgu tulis merapu ni, yang SSDF, SSDF, ASDF ni. Yang ni kamu tukarkan warna merah ni kepada huraian kamu sendiri, okey? Kamu nak tulis atas kertas boleh, kamu nak edit dalam PDF pun boleh. Okey? Seterusnya, semua sila buka buku kerbau, boleh? Buku kerbau. Kita nak buat sedikit latihan yang mudah untuk hari ini. Muka surat 39 buku kerbau. Panas pula bilik cikgu ni kan. Cikgu buka buku kerbau, buku surat 39. Okay. Yang tak ada buku boleh fokus pada skrin cikgu. Cikgu harap jelas. Cikgu harap kamu boleh baca setiap perkataan-perkataan yang ada. 39 boleh? 39. Cikgu dah tulis nombornya di sebelah ya. Ya saya. Ya saya. Apa tu? Mic. Okey sih. Mic kita macam tersekat-sekat. Mic cikgu okey? Mic cikgu. Jelas tak suara? Okey, tapi mic Okey, bagus. Mic kitanya macam si kuat gila lah, tapi dengar je. Okey, muka surat 39, buku kerbau. Soalan yang atas tu, pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong. Dalam petikan di bawah ada 6 jawapan. Sila isi 4 daripada jawapan yang diberikan atas tu, isi 4 saja. Yang mana paling sesuai, yang mana yang kamu rasa betul. Okey, tolong baca seorang. Siapa yang mic dia okey? Assalamualaikum, Faiz. Persatuan Pengangkap. Okey, silakan Faiz. Persatuan Pengangkap. Persatuan Pengangkap telah mengadakan perkemahan di air terjun Sempeneh. Sambung. Perkemahan selama 2 hari ini disertai oleh 35 orang ahli pengangkap dan 4 orang guru pengiring. Okey, terima kasih. Dah cukup Faiz, terima kasih. Jadi Faiz baca tadi Persatuan Pengangkap Tempat Kosong. Ya saya ada orang kelakar tak kah? Suara kita masih kuat tapi sepatlah, tak penting pun. Persatuan Pengangkap Tempat Kosong mengadakan perkemahan di air terjun. Akan ke telah? Okay. Akan. Tadi Faiz sebut telah kan? Faiz sebut telah. Tak apa, kita tak tahu lagi jawapan dia akan ke akan ataupun telah sebab kita tak tahu aktiviti ni dah berlaku ke belum. Okey. Jadi kita sambung, perkemahan selama 2 hari ini disertai oleh 35 orang ahli pengangkap dan 4 orang guru pengiring. Okey, siapa lagi nak baca? Sambung, Faiz dah baca, cikgu nak nama. Zarif. Okey, Zarif, sila sambung daripada aktiviti perkemahan ini. Aktiviti perkemahan ini Tempat kosong membina ketahanan fizikal dan mental, membentukkan keyakinan diri serta tempat kosong semangat bekerja sama dalam kalangan peserta. Okey, terima kasih Zarif. Aktiviti perkemahan ini tempat kosong membina. Okey. Tempat kosong membina ketahanan fizikal dan mental. Yang kedua, membentuk keyakinan diri serta semangat kerjasama. Okey. Apakah jawapan dia kamu rasa? Aktiviti perkemahan ini tempat kosong membina ketahanan fizikal dan mental. Dirancang. Contohnya telah dan akan bukan jawapan. Akan. Aktiviti perkemahan dirancang ke ataupun bertujuan? Mana satu yang lebih sesuai? Dirancang. Okey, Faiz sebut dirancang. Yang lain? Kami cikgu ya Naufal.
Bertujuan. Okay, nampak. Bertujuan. Okay, Faiz. Azhar sebut bertujuan. Abror rasa yang mana, Abror? Aktiviti perkhemahan ini dirancang membina ketahanan fizikal mental ataupun aktiviti perkhemahan ini memupuk membina, pelik kan? Ada macam ada dua kata kerja. Aktiviti perkhemahan ini bertujuan membina ketahanan fizikal dan mental. Aktiviti perkhemahan ini memupuk membina, peliknya memupuk membina. Aktiviti perkhemahan ini dirancang membina. Dirancang kata kerja, membina satu lagi kata kerja, pelik kan? Jadi cikgu rasa lebih sesuai kita tulis bertujuan. Okay? Bertujuan. Tujuan anda perkhemahan tu supaya kalau ada pelajar yang mengikuti aktiviti itu, dia akan lebih kuat dari segi mental dan lebih kuat dari segi fizikal. Jadi yang ni cikgu rasa betul, kita guna warna biru lah. Cikgu tulis jawapannya bertujuan. Bertujuan. Okey, cukup. Salin ke Merah cikgu. sekali lagi. Salin ke cikgu. Tulislah jawapan. Boleh. Okey. Azhar tak ada buku kan? Kalau Azhar tak ada buku, Azhar salin saja dulu jawapan dia. Siapa tahu aplikasi yang boleh, contoh macam cikgu bagi satu gambar kan dalam WhatsApp. Contohnya muka surat 39 ni kan. Dia boleh edit, boleh tulis perkataan dalamnya supaya senang Azharnya just ambil gambar ya dan boleh edit gambar dalam. Siapa tahu? Ada sih aplikasi macam ni. Macam cikgu ke? Bukan yang macam ni lah yang boleh guna telefon ke, Azhar ambil telefon, Azhar download muka surat ni dan tempat kosong tu Azhar boleh letak perkataan dekat situ. Nantilah cikgu akan mesej Azhar balik ya. Cikgu rasa ada orang pandai baru. Okay, cikgu. Okey. Sebabkan setengah daripada kita tak ada buku kan. Okey, yang seterusnya. Aktiviti perkhemahan ini bertujuan membina ketahanan fizikal dan mental. Yang seterusnya, membentuk keyakinan diri, self-confidence. Membentuk keyakinan diri serta tempat kosong semangat kerjasama dalam kalangan peserta. Serta apa? Kita potong jawapan yang kita dah buat. Bertujuan dah. Akan dan telah semangat ni tak sesuai ni. Tak sesuai, kita potong. Akan semangat. Membentuk keyakinan diri serta ditempah semangat. Betul ke tak? Ditempah. Kamu rasa sesuai tak, Azwar? Membentuk keyakinan diri serta ditempah semangat kerjasama. Buka mic. Cuba kamu nyatakan huraian kamu. Cikgu dengar Messi. Semangat. Cikgu. Dengar. Jelas. Ya. Oh. Jadi cikgu rasa ditempah tidak sesuai sebab tempah ni macam menempah makanan, menempah barangan. Mana ada orang menempah semangat kan? Jadi kita potong tu sesuai. Keyakinan diri serta dirancang semangat. Dirancang semangat. Adakah orang rancang semangat? Tak sesuai juga kan? Jadi memupuk semangat. Memupuk maksudnya, jom kita tengok definisi yang lebih baik. Kalau cikgu jelaskan, cikgu tak dapat. Definisi memupuk. M-E-M-U-P-U-K. Memupuk. Definisi pertama adalah sorry. Memupuk bermaksud dah memupuk. Ada kat bawah rekod memupuk. Kata terbitan. Oh, kata terbitan. I see. Bukannya kata. Kata terbitan ni sama macam bahasa Arab kalau kita sebut masdar. Nanti kamu belajarlah. Okey, memupuk bermaksud nurture ataupun contohnya adalah pokok-pokok tanaman menyuburkan tanah. Okey, yang kedua adalah menggemukkan badan. Yang ketiga menjadikan, maksudnya perkara tersebut menjadi lebih baiklah. Menjadi lebih subur. Menyuburkan semangat kerjasama dalam diri. Siapa pernah tengok cerita Wonder Pet? Dulu cikgu waktu kecil suka tengok cerita Wonder Pet di kanal, di channel, di
Orang panggil channel bahasa Melayu Wonderland tahu Inilah cikgu. pada Wonderland kah? Bukan Wonderpad. Wonderpad. Wonderland-nya hantu. Kerjasama. Oh, Okey. Wonderpad. Jadi, Tahu haiwan 3 orang. Memupuk. Yalah, ada satu hamster, ada satu kuak-kuak, ada gigit cikgu lupa dah. Squirrel kot. Tupai. Jadi memupuk semangat. Maksud memupuk semangat ni menyuburkan, menguatkan lah. Okay? Memupuk semangat. Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan peserta. Dan seterusnya, pelbagai aktiviti tempat kosong. Siapa nak baca pelbagai aktiviti? Azhar. Saya Naufal. Azhar, boleh bacakan? Boleh cikgu. Naufal. Okay, pelbagai aktiviti, silakan. Pelbagai aktiviti tempat kosong sepanjang perkemahan seperti merentas hutan, merentas anak sungai, kawat kaki, dan memasak. Semua peserta bagaikan tidak sabar untuk mengikuti perkemahan ini. Itu dia. Pelbagai aktiviti tempat kosong sepanjang perkemahan seperti okey, jadi kalau kita tengok jawapan 6 tu, memupuk kita dah jawab. Cikgu guna warna biru pula warna biru. Memupuk kita dah jawab. Bertujuan kita dah jawab, dah guna. Ditempah ni macam tak sesuai kan, pelik kan. Cikgu rasa kita takkan guna. Dirancang pun pelbagai aktiviti dirancang. Kenapa dia nak rancang? Program tu memang dah ditetapkan kan. Pelbagai aktiviti telah sepanjang pelbagai aktiviti ditempah. Adakah aktiviti ditempah? Tak ada, bukan ditempah. Ditempah ni macam Dirancang. kamu beli sesuatu, Pelbagai dirancang ke? pelbagai aktiviti Dirancang sepanjang perkemahan. Ada apa pilihan kita ada? Kita ada dirancang, kita ada telah, kita ada akan. Dan ditempah ni kita tak guna, memupuk dan bertujuan. Jadi cikgu rasa dirancang ke? Dirancang. Pelbagai aktiviti. Ya, bro. dirancang. Kalau pelbagai aktiviti Ya, saya, bro. telah dirancang, tak boleh ke kalau telah dirancang? Telah dirancang. Kalau Abro nak tulis, cikgu rasa boleh. Tapi kalau guna satu jawapan pun mencukupi. Pelbagai aktiviti dirancang sepanjang perkemahan. Boleh kalau Abro nak tulis pelbagai aktiviti telah dirancang sepanjang perkemahan seperti rentas. Jadi jawapan Faiz atas tu disebabkan kita tak tahu bila bila dia buat perkemahan ni, kita akan gunakan akan lah akan lebih sesuai. Pelbagai aktiviti akan dirancang. Telah dirancang lah. Kalau kita rancang maksudnya sebelum program tu kita dah plan dah. Okey, perkemahan tu kita akan rentas hutan, kita akan rentas anak sungai, kita akan kawat, kita akan masak. Jadi lebih sesuai telah dirancang ataupun dirancang saja pun sesuai. Jadi warna biru, cikgu tulis dirancang saja. Kalau macam kamu nak tulis macam Abror tadi, kamu boleh tulis telah dirancang pun, cikgu rasa betul. Sesuai. Dan yang atas ni kita tukar, daripada A telah kepada akan. Jadi kita dah bincang sama-sama. Yang bawah tu kamu buat sendiri, boleh? Kepada yang tidak mempunyai isi tempat kosong dengan kata nafi. Kata nafi ni bermaksud rejection. Penindakan. Rejection ni bukan rejection tu lain. Inilah kata nafi, menafikan. Ni dia. Macam tu lah. Okey, jadi isi tempat kosong dengan kata nafi yang sesuai bagi dalam ayat-ayat di bawah. Okey, ayat yang pertama siapa nak baca? Naufal, cikgu rasa mikrofon kita okey. Boleh buka mikrofon Naufal? Okey, baca A. Soalan kedua A yang kat sini. Kami baca tu. Ya saya. Baik baca. Boleh juga.
Boleh. Jurulatih itu, silakan. Jurulatih itu sangat tegas terhadap pemain yang berdisiplin. Jadi yang mana satu Putra? Bukan berdisiplin ataupun tidak berdisiplin? Tidak. Bukan nego. Putra rasa yang mana? Bukan. Okey, jom kita baca. Kalau bukan, jom kita baca. Jom kita cuba baca. Jurulatih itu sangat tegas terhadap pemain yang bukan berdisiplin. Sesuai ke tidak? Tidak lah. Kita nak tukar jawapan. Kan? Lebih sesuai tidak kan? Kami rasa Okey. Kita tukar, yang lebih sesuai adalah tidak. Tidak berdisiplin maksudnya sedar disiplinnya. Tidak mempunyai kedisiplinan itu. Kalau bukan disiplin maksudnya dia lebih sesuai kepada mana satu Putra? Boleh cikgu tahu mana satu Putra? Ni cikgu. Bukan. Yang ni bukan Putra. Maksudnya bukan yang ni. Tapi kalau tidak ni bermaksud dia tidak mempunyai perkara itu. Ataupun okey, Naufal boleh baca nombor 2 kan Naufal? Naufal? Kami mau terakhir. Okey, sila Naufal. Anarki tempat kosong kaya sangat. Cikgu, tengok atas titik cikgu. Atas ya, skin atas saja. Ke atas ya. Cikgu left. cepat main FF. Chicken donut. Tes. Nak cikgu diam. Assalamualaikum. Sorry cikgu terkeluar. Cikgu terkeluar. Naufal mana Naufal? Boleh tolong baca nombor 2? Bintang warna merah tu. Anarki tempat kosong. Saya cikgu. Yalah, kita suruh Azwa baca. Silakan Azwa. Anarki bukan kaya sangat tetapi dia suka menolong orang yang susah. Cikgu? Cikgu left. Cikgu to left. Kami ingat orang balas cikgu turn left. Paski pada ada 3 Ustaz. Anarki tidak kaya sangat. Ayah. Cikgu tutup mic. Cikgu pasal cikgu tutup mic. Cikgu tutup mic lah. Left ai. Dah lah cikgu dah left. Oh, ni ada 2 Google Meet. Aire. Nandi. Kamek cikgu. Nak tiga kan mak cikgu.
Baju kurung yang berwarna kuning itu bukan kurung kuning itu bukan untuk kakak. Zahira mohon Sejatinya. semalam Zahira tidak mahu mengikuti ke pasar malam karena mengantuk. Pukul 14.11. tes yang sama detik. Lo, I want bubuk. lo. Tolong ada dengan aku kah kami punya Sora. Apa? Masih dengar lah, kita cuma juga ada ni. Ya, mentah orang dah dengar. Abang Cubaan. Tes. Okey. Cik, minta maaf. Cikgu punya internet ni sangat teruk hari ni. Sangat teruk. Mute jap Zarif. Zarif, mute jap. Mana Naufal tadi? Ada tak Naufal tadi? Nombor 3, siapa boleh baca nombor 3? Kami. Okey, Amir ada Faiz. ni. Ada ni, ada tak? Ya. Okey, sila baca nombor 3. Ada ni. Baju kurung yang berwarna kuning itu tidak untuk akak. Bukan untuk kakak. Okey, bagus. Bukan lebih sesuai daripada tidak. Bukan untuk kakak. Bukan ke kita Tok pakai kami. Kalau bahasa Sarawak pun kamu dah boleh faham kan? Tidak untuk kakak. Pelik kan? Bunyi tu kan? Tidak. Bukan untuk kakak. Okey, yang keempat. Cikgu minta tolong siapa lagi yang belum baca? Cikgu rasa tadi Rizkin nak tolong bacakan tadi kan? Oh, Rizky. Okey, Rizkin minta tolong awak bacakan nombor 4 boleh? Zahira tempat kosong. Okey. Zahira tidak mahu mengikut ibunya ke pasar malam kerana mengantuk. Jadi jawapan Rizkin tadi tidak mahu. Kalau bukan mahu betul tak? Salah. Langsung tak sesuai. Bunyi dia pun tak cantik kan Zahira bukan mahu. Tidak mahu lebih sesuai. Terima kasih. Apa tadi Naufal? Oh, Naufal. Okey, Naufal. Naufal akan jawab soalan nombor 3 boleh yang bawah ni. 38. Boleh. 38, 39 ni Naufal. Tengok Okey, atas cikgu, tengok atasnya. Atasnya. Encik Dafi. Tarian siapa lah nak Atas lagi, atas lagi. lagi. Nyatuk kah? Si faham Naufal? Kita nak Ya dah jawab dah Naufal. Okey, kita akan jawab yang bawah ni Naufal. Okey, jadi apa yang dibuat? Soalan tinggi, gabungkan ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk. Contohnya, jawapan A, soalan A, maaf. Suraini bermain bola jaring di padang. Ayat yang kedua, kawan-kawan Suraini bermain bola jaring di padang. Jadi yang sama adalah bermain bola jaring. Yang kedua, bermain bola jaring masih sama. Jadi yang ni kita tak payah tulis dua kali. Surai yang berbeza hanyalah Suraini dan kawan-kawan Suraini. Macam mana kita nak gabungkan dua perkataan ni? Naufal, boleh tolong cikgu? Buka mic Naufal. Bermain bola jaring. Apa Naufal tu? Kadang-kadang dia buka mic, kadang-kadang si. Bermain bola jaring. Bermain bola jaring. Okey semua. Cara untuk menggabungkan dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk adalah antaranya adalah penggunaan dan. Yang kedua penggunaan atau. Yang kedua penggunaan apa lagi Banyak lagi sebenarnya, cikgu lupa dah. Dan atau bermain bola jaring di padang. Disebabkan si muat cikgu buat macam tu je lah. Okey, tempat kosong ni.
Kita kena gabungkan Suraini dan juga kawan-kawan Suraini. Suraini dan kawan-kawannya bermain bola jaring di padang. Okey, itu dia. Suraini dan kawan-kawannya. Suraini dan kawan-kawannya. Macam tu je. Senang je. Tak muat lah cikgu ni. Suraini dan kawan-kawannya. Okey. Ambil tekan left. Oh, saya faham. Masuk jap. Suraini dan kawan-kawannya. Cikgu punya ni tak muat. Cikgu buat macam ni, contoh je. Kamu tulis betul-betul lah. Kawan-kawannya perlu tulis 2 kali. Kawan-kawannya. Macam tu. Jangan kamu tulis macam ni. Ke cikgu nak tulis sekali lagi sebab besar sangat. Cikgu tulis sekali lagi sebab Yang cikgu tulis tu muka berapa cikgu? Suraini dan kawan-kawannya. Suraini Itu muka surat berapa cikgu? 39. Dan kawan-kawannya. Okey, kawan-kawannya. Siapa mau pola kuis oh? Saya. Okay, jom. Nak cikgu. Okey, bermain. Boleh. Bermain bola di padang ni sampai habis Kamu letakkan di sini. Okey, soalan yang terakhir semua buat sendiri. Soalan yang terakhir nombor B ni. Kamu buat sendiri. Kamu hendak bubur kacang merah, ditanya. Ataupun yang bawah tu, kamu hendak bubur jagung. Dia tanya. Cikgu rasa apa tadi? Apa tadi Nafa? Ya. Nak muka surat 39 yang atas. Kat atas sekali. Jawapannya Persatuan Pengakap akan mengadakan perkemahan. Okey? Atas sekali kan? Akan. Yang kedua bertujuan, yang ketiga memupuk semangat dan yang keempat pelbagai aktiviti dirancang ataupun jawapan Abrol tadi pelbagai aktiviti telah dirancang pun boleh, cikgu tak kisah. Dia punya dari segi tata bahasa betul jadi kamu boleh buat. Jadi yang bawah ni kamu buat sendiri. Muka surat ni tolong ambil gambar dan hantarkan di Snapchat. Dan yang kedua yang lebih penting kerja rumah karangan kamu. Nak tulis dalam atas kertas boleh. Sila tulis lebih bagus lah daripada tulis dalam PDF guna telefon. Tapi kalau kamu tak ada masa, kamu bolehlah tulis ataupun edit dalam PDF pun tak apa. Seperti yang dibuat oleh Faiz, kalau tak silap cikgu, Faiznya tulis dimpun. Okey, seterusnya kuis. Ayuh kita. Cikgu, saya dah siap muka surat 39. Okey, kalau dah siap nanti cikgu uploadkan dalam Snapchat, kamu boleh hantarkan di situ Okay, adakah kamu dah sedia? Kuis tata bahasa tahun 4 sumber pengajaran. Tanda kata tabah menjinjing. Ni best ni. Kita dah belajar hari tu. Cikgu yang macam ni nak ayat nombor 3A tu. A kedua Nombor tu. 3A kedua adalah Kamu hendak bubur kacang merah atau bubur jagung? antara cara untuk membuat ayat majmuk adalah penggunaan dan. Macam Suraini dan kawan-kawan. Yang kedua adalah atau. Jadi kamu hendak tu dua-dua sama. Tapi yang lain tu bubur kacang merah ataupun bubur kacang jagung. Bubur kacang merah ataupun bubur jagung. Jadi kamu boleh guna atau lah kot. Kamu nak bubur kacang merah kah atau bubur jagung? Ada orang tanya kamu nak bubur yang mana satu. Okey. Okey. Kami dah siap. Okey, kalau anda siap, kita teruskan dengan kita ada 10 minit. Jom kita jawab quizzes. Mek dah ada. Quizzes. Kami ada tu. Quizzes darjah 5. Darjah 5 pun boleh kamu jawab. Semua hebat-hebat ni. Sekejap, 20 soalan terlalu banyak. Yang ni pun 20 soalan. 10 soalan cikgu. 2 soalan. Soalan. 3. 20 banyak sangat kan. Kita jawab sahaja apa yang kita mampu. Yang ni ada 20. Tapi tak apa.
Kita jawab sekadar yang mampu saja. Cikgu akan ambil dia punya link. 1, 2, 3. Jangan spam cikgu. Don't spam. Okay, boleh masuk? Spam. Ini apa? Spam. Mikaela dah masuk tu. Okey, Mek dah masuk. Belum ni lah yang Ada belum masuk. 20 soalan. Okey dah. Tapi Dah masuk dah cikgu. buat 10. Dah Okey, siap. bagus. Azwar dah masuk. Dah Amirul start Hakim dah, dah cikgu? masuk. Belum. Cikgu, saya dah masuk. Okey, bagus. Zarif dah masuk. Apa iklannya? Akan dalam game ada. Dalam tu. Iklannya ada gimana? Ais Putra dah Dek masuk. kita enak ada ni. Au. Bahkan kalau tak quiz tu. Ai. Ai tadi Mikaela. Left tadi. Nah, Dek. Najin. Ini kawan ada. Ada. Kena. Wah, cikgu. Kawan ada. Azhar dah masuk. Azhar dah masuk. Rizkin. Dan Smeh Alisha. Cikgu, kami tengok atas cikgu apa kod 914 buat. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Siapa yang tengah Start ke cikgu? dalam masa 1 minit lah cikgu start. Ah, Ada ni dah masuk belum ada ni? jap. Tunggu dulu. Kami dah masuk dah. Cikgu dengar ni cikgu. Dengar. Andra dah masuk, cikgu rasa. Invite. Cikgu sampai habis nilai lagi. 11 orang. Tutup mic. Sudah bismillah. Okey. Siapa lagi belum masuk? Ada rasa ada 2-3 orang lagi. Luffy dah masuk, Luffy, Naufal. Luffy saya dah nama Luffy lah untuk Faiz, nama blacknya sekali lagi. Andra dah masuk. Abror mana Abror? Abror sila masuk dalam kuis. Kita akan mulakan dalam masa 1 minit. Terus nama penjelasan nak satu. Okey. Cikgu, dalam merah. kiraan 30. Cikgu, jangan 30. 25. Dah masuk belum ada ni? 10 je lah. Dah. Rafi dah 10 je masuk. lah. Papi. 1, 2, 3. Ya, done. Cepat masuk kuis. Dah. Start dah. Dah start full. Mek, Belum dah je. masuk dah. Dah tulis nama belum? Ada ni. Lepas tulis Dah. nama, ada ni Ashabu. kena tekan start. Dah. Dah start Dah kah? pun. Dah pun nama kita Okay, dah. situ. Jap. Nak check sekali lagi. Dah cikgu dah masuk. All done. Oh. Dah. Okey, dah ada. Cikgu nampak. Ada Najwa 1, 2, 3. Okey, kita akan mulakan. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama. Nenek Liza terpaksa menggunakan tongkat rotan kerana dia berjalan di kereta. Dia berjalan Betul, ye. Long line, lambat, lembut. Paksa menggunakan gigi. 5, Lubang. 4, 3, 2, 1. Pilih jawapan anda. Cepat. Okey. Ye, betul. Yes, Lambat. Okey, Kami lambat. nak Okey. sikit tengok letak lain. Soalan yang kedua. Okey, adik kelihatan ketika berbuai di bawah Ceria. pohon yang rendah itu. ceria dah. Oh, senang itu. Betul. Senang ya. Jangan sebut jawapan anda. Jangan sebut jawapan sebab mikrofon kita buka. Adik kelihatan manis. 5, 4, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, ceria. Betul. Ya. Bukan ceria. Wow, Okey, ramai betul yang betul. Dua Ramai betul, jawapan salah. It's a question.
Next Siti question. Eliana suka makan laksa penang. Adiknya suka makan kuih tiaw goreng. Easy. Laksa penang. Oh, betul. Okay, tempat kosong. Jangan sebut Ambil jawapan. suka makan laksa so. Mikrofon kamu buka. Dalam kiraan 5, Okey lah, tutup pintu. 4, 3, 2, 1. Jawapannya? Betul. Jawapannya Betul. Jawapannya tetapi je. betul. Tetapi. Oh, tetapi. So easy lah. Very easy. Pengawas pusat Tuba SK Seri Libong akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Betul. Okay, dalam kiraan 10, Betul. KSI. 9, 8, Item baru. 7, Kami asal apa salah lah. Saya tahu. 6, Eh, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1. Okay, bagus. letak ya. Jawapannya adalah Jawapannya. Betul. Berikrar. Betul. kiraan. Kalau kamu perasan, beberapa kata kerja, beberapa kata kerja dia bermula dengan imbuhan me. Contohnya memancing. Tapi ada beberapa kata kerja yang bermula dengan bercakap. Biasanya kata kerja dengan bermula dengan tu ianya berlaku pada diri sendiri. Berikrar. Bercakap maksudnya kita yang jadi benda ya. Ia tidak memerlukan Datuk objek. Mustafa isterinya sebuah kereta mewah bersempena dengan hari lahir isterinya itu. Wow. Salah bro. Hebat betul Datuk Mustafa ni. Isteri birthday beli kereta. Betul tapi lambat kan. Bro. Dalam kiraan 5, 4, Dah. 1. 2. Yang ni mungkin agak memeningkan sebab dia punya kata imbuhan dia. Biasanya menghadiah. Betul tak menghadiah? Salah. Menghadiahkan. Sama lah kami fikir pun ya. Kalau kamu Kami sebut hadiahkan. Hadiahi. menghadiahkan kereta. Menghadiahkan kereta betul. Tapi ni ada isteri dia sebelah tu. Menghadiahi isterinya. Ya orang. Menghadiahkan sebuah kereta kepada isteri. Itu betul. Tapi menghadiahi isterinya lebih sesuai. Okey, jadi Pakcik Rahman, sayuran Pakcik yang selalu Rahman sayur-sayuran yang itu supaya hidup dengan subur. lanjut. Pakcik Rahman. Dalam kiraan Macam 6, budak je. 5. Yalah yang cek muka baby tapi Pakcik Rahman. Jawab ya. Okey, 3, Selalu dapat salah. 2, 1. 1. Amirul, jawab Amirul. Kah hanya disconnect? Apalah cek betul. Yes, Okay, betul. Betul. Menyiram. Menyiram. Clap your hand. Semua betul? Yes. Soalan yang seterusnya nombor 7. Kita jawab 10 soalan saja. Hidung. Ada 3 lagi. Muslim apabila aroma kopi tongkat alitu. Habis apabila Dah. Macam mana lah. Dalam kiraan 5, 4. Okey. Kami asal Aroma ni. Mek sangguk sikit. Sangguk. Aroma ni biasanya bau-bau yang wangi kan, aroma. Jadi takkanlah kamu nak aroma guna lidah, mana ada. Aroma guna telinga, tak sesuai. 3, 2, 1. Andra, jawab Andra. 3, 2, 1. Jom.
Betul. Jawapannya menghidu. Salah siapa? Hidung pun dah sampai kempis tu. Bukan menghirup Kalau mana ada boleh menghirup aroma. Aroma ni bau. Hidung Soalan- itu. Ingat. 3 soalan terakhir. Betul. Khadijah Hashim sebagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Khadijah Hashim. Yes, betul. Najwa-najwanya tu. Salah. Menyusuri, mencakupi, melingkari. Yang ni susah lah cikgu. Cikgu boleh kata susah. Okey, Mek, Semuanya kami lebih kurang kami sama. sampai salah. Mencakupi mencukupi kah? Ini Pilih dah. dah Okey, kah? dalam kiraan 5, 4, 4, 3, Dah. 1. 2, Kita salah. 1. Mencakupi. Kami enggak melingkari. Melingkari. Kita seorang je pilih melingkari. Yang lain semua sebut pilihan lain. Okey, tidak mengapa. Memang susah pun. Cikgu rasa pun memang susah. Mencakupi je macam contain. Pakcik Jamaluddin menghalau ekor kambing yang memasuki kebun jagungnya. Okay, Beras cikgu rasa senang. Cikgu rasa senang. Tahu dah. Dah. Okey, dalam kiraan 5, I'm wrong. Mun betul clap your hand. 4, Mun salah, ya apalah. 3. Musalah sebut bro. Macam putera. Okey. 3, 2, 1. Dah pukul 2.32 dah cikgu. Ada satu soalan lagi. Nanti kita habiskan ni. Betul. Beberapa. Salah. Beberapa. Jawapannya adalah Beberapa. Tinggal seluruh. Soalan yang terakhir. Nazuk. Ada 20 soalan sebenarnya. Tapi yang ni kita try sebab masa kita dah pun habis. Aidil dan Dan keluarga. keluarga. Jawabannya okey. Banjir untuk Aidil dan keluarganya terpaksa banjir untuk menyelamatkan diri. Ya Allah, salah lagi. Dalam kiraan 10, merempuh ke menempuh? Menempuh. Kali tidak? 8, 7, Mek si tahu. 6, Mesti 5, tak tapi pilih tak sekati. 4, Jangan 3, confusing. 2, 1. Jawapannya adalah Betul. Mek pilih mengharung. Betul. Salah. mengharung. Kami si tahu Mengharung. tapi kami pilih sekati je. Okey, mengharung lebih sesuai Okey, itu saja. Jom kita tengok markah keseluruhan end session. Beras kami salah. Okay. Okay. Okey, tempat pertama. Kami dapat 5. Wow. Zaid. Dan nombor 3 adalah Kami dapat 10 nak. Mek dapat 5 correct, incorrect, 5 incorrect. Okey. Bateri komputer, cikgu bateri laptop Mek dah tinggal. Yang dapat empat 800 markah diikuti oleh Tun Zaim dan Andra. Yang kedua 4,200 markah Faiz, Alisha, Putra, Rizkin, Mikaela, Zarif, Rafiq. Ramai Dapat nombor 2 Faiz, Alisha, Kami dapat Putra, Rizkin. bapa 4. Nombor 3 diikuti oleh Mikaela, Zarif, Rafi, Bismillah, nombor Azwa, ada ni. Okey, semua markah lebih kurang sama. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Muallim Ahmad. Waalaikumsalam. Itulah. Boy.